Assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap kita semua diberikan keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan yang terbaik. Baik. Hari ini saya nak kongsikan satu topik yang berkaitan dengan micro sleep. Baru-baru ini kita telah membincangkan satu topik yang berkaitan dengan nap sleep, iaitu qiyamullah, iaitu nap sleep, tidur seketika. Yang ini topiknya micro sleep. Apa yang kita faham berkaitan dengan micro sleep ini? Baik, saya suka untuk merujuk kepada definisi micro sleep. Micro sleep boleh ditakrifkan sebagai satu situasi di mana fizikal dan mental individu itu tertidur seketika, lelap seketika, 1 hingga 5 saat, semasa dalam keadaan melaksanakan sesuatu kerja atau sedang menggunakan peralatan, instrumen atau sedang memandu. Ini kita panggil sebagai micro sleep. Kajian terdahulu mendapati bahawa micro sleep ini kerap berlaku di waktu tengah hari hingga ke lewat petang, dan ianya cenderung berlaku dalam kalangan orang lelaki berbanding dengan orang wanita, orang perempuan. Jadi persoalannya kenapa? Yang ini mungkin boleh kita bincangkan dalam sesi kita yang akan datang. Agak menarik juga, kenapa lelaki ini lebih banyak mengalami micro sleep berbanding wanita, Dan saya juga nak berkongsi di sini iaitu faktor-faktor yang boleh menyebabkan seseorang itu mudah mengalami micro sleep, iaitu faktor-faktor risikonya. Yang pertama, rehat yang tidak mencukupi, terutamanya bagi mereka yang bekerja shift, jadual kerja yang terlalu padat atau tiada work-life balance. Ini kita tidak pandai mengimbangi antara jadual kerja dengan waktu rehat dan sebagainya. Dan yang kedua, iaitu ianya kerap berlaku dalam kalangan mereka yang telah mengalami masalah tekanan mental seperti insomnia. Insomnia ni ialah sukar untuk melelapkan mata atau sukar untuk tidur, mendapatkan rehat yang cukup. Orang yang mengalami stres juga senang mengalami situasi micro sleep. Selain daripada itu, antara golongan lain yang berisiko ialah mereka yang mengambil ubat-ubatan yang boleh menyebabkan mengantuk seperti ubat batuk, ubat antidepresi, ubat alahan, yang mana ianya mengandungi bahan seperti antihistamin, dan juga diphenhydramine. Ini adalah contoh-contoh bahan yang boleh menyebabkan seseorang itu mengantuk, apabila kita mengambilnya. Dan faktor yang terakhir ialah faktor udara dalaman kenderaan. Ini banyak berlaku dalam kalangan pemandu, apabila kita memandu terlalu lama, kandungan oksigen dalam kenderaan kita menjadi kurang, kerana kita tidak membuka sistem ventilasi atau tidak membuka tingkap. Jadi sebaik-baiknya untuk setiap 2 jam atau 3 jam perjalanannya, setiap 1 jam perjalanan itu kita galakkan untuk membuka tingkap, supaya udara di luar boleh membawa masuk oksigen yang baru di dalam kenderaan dan boleh menyebabkan kita segar semula apabila menghidu udara oksigen tadi. Dan simptom-simptom micro sleep ini ialah seperti kelopak mata kita terasa berat untuk dibuka, kita menguap berulang-ulang kali, tersengguk-sengguk, dan penglihatan kita mulai kabur, hilang fokus, deria dan mula tidak sensitif dengan persekitaran kita. Ini adalah simptomnya. Jadi, apakah langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk menghadapi micro sleep ini? Kalau bawa kenderaan itu, berhenti seketika. Kalau melakukan sebarang aktiviti kerja itu, berhenti seketika dari melakukan kerja atau pemanduan kenderaan tersebut. Rehat, minum kopi. Rehat, minum kopi. Sekitar 15 hingga 30 minit, lakukan renggangan, exercise, basuh muka, dan sebaik-baiknya tidurlah seketika. Macam saya katakan sebelum ini, qiyamullah, iaitu tidur seketika, nap sleep, dapatkan nap sleep yang baik. InsyaAllah kita dapat mengatasi masalah
microsleep. Baik. InsyaAllah nanti kita kongsikan lagi untuk topik-topik yang lain. Kalau ada persoalan, cadangan dan sebagainya, boleh kemukakan di ruangan chat. InsyaAllah saya akan cuba jawab dan kongsi sebaik yang mungkin. Bye-bye.